Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan sambung membaca tafsir surah Ali Imran, sambungan kisah Nabi Isa alaihi salam. Kita sambung pada ayat 48 hingga 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'ati at-tayri fa anfukhu fihi فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sadaqallahul azim. Dan dia, yakni Allah, mengajarkan kepadanya, yakni Nabi Isa, kitab. Ada yang menafsirkan kitab di sini ialah kepandaian untuk menulis, dan ada pula yang menafsirkan kitab di sini bermaksud kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, yakni selain daripada Taurat dan juga Injil. Mengajarkan hikmah Taurat dan Injil dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda, yakni mukjizat daripada Tuhanmu, iaitu aku menjadikanmu sesuatu daripada tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang buta sejak daripada lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, penyakit kulit. Dan aku menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Dan aku beritahu kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Semuanya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagimu sebahagian daripada apa yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda, yakni mukjizat daripada Tuhanmu. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kerana itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Nabi Isa alaihi salam ialah Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya menulis dan memberikan ilmu yang bermanfaat, yang memberikan kesedaran kepada jiwa untuk melakukan dan menunjukkan kepada Nabi Isa alaihi salam rahsia-rahsia hukum, dan mengajarkan juga kepada Nabi Isa alaihi salam kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Juga disebut Nabi Isa ialah Rasul wa Rasulan, Rasul yang diutuskan kepada Bani Israel, yang dikuatkan dengan ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran risalahnya, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Yang pertama, baginda membentuk daripada tanah, bentuk dengan kadar yang tertentu seperti bentuk burung.
yang ambil tanah membuat bentuk burung, lalu ditiupkan pada bentuk tersebut, maka jadi burung dengan kuasa Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kuasa dan kehendak Nabi Isa alaihi salam. Ini yang pertama. Juga diriwayatkan mereka yakni pengikut Nabi Isa minta diciptakan khafash. Khafash ni binatang serangga, tak ingat apa ni. Nabi Isa pun ambil tanah, membuat bentuk, ditiupkan. Khafash ni apa ya? Lalu ditiupkan, lalu terbang. Binatang yang dirupakan itu daripada tanah tadi terbang, dan pengikut Nabi Isa tengok binatang terbang. Bila hilang daripada pandangan mereka yang melihat binatang yang dihidupkan oleh Allah daripada tanah yang dirupakan oleh Nabi Isa tadi, binatang tersebut pun jatuh mati. Ini menunjukkan perbezaan di antara perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan penciptaan yang sempurna. Dan Nabi Isa membuat binatang dihidupkan oleh Allah. Itu pun hanyalah sekadar untuk menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Bila burung tu terbang, hilang daripada pandangan manusia, burung tak jatuh mati. Ini membezakan di antara perbuatan makhluk yang lemah dengan perbuatan Allah yang maha sempurna. Lagi mukjizat Nabi Isa alaihi salam, baginda menyembuhkan penyakit buta, penyakit sopak, penyakit kusta, dan menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini disebut penyakit buta dan juga penyakit kulit. Disebut kerana orang yang dapat mengubatinya ialah orang yang hebat. A'yatil atibba, yang boleh mencetuskan kegemparan kepada dunia perubatan pada waktu itu. Sebab itulah disebut di sini bahawa Nabi Isa alaihi salam berada pada zaman mereka-mereka yang mengagungkan, kaumnya yang mengagungkan ilmu perubatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat Nabi Isa pada jenis perubatan, menghidupkan orang yang mati dan juga menyembuhkan penyakit buta dan juga kusta. Sebahagian besar ramainya ulama mengatakan Allah Ta'ala membangkitkan setiap Nabi mengikut ahli zamannya. Contohnya apa yang berlaku di Mesir zaman Nabi Musa alaihi salam, kebanyakannya ialah mengagungkan sihir. Zaman sihir. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang memelihkan manusia, yang mengalahkan sihir. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Sehingga kalah sihir-sihir yang dibuat oleh tukang-tukang sihir zaman Firaun. Inilah mereka ni masuk Islam. Adapun Nabi Isa alaihi salam diutuskan pada zaman para doktor, atibba, mereka yang boleh mengubati penyakit. Lalu datangnya Nabi Isa alaihi salam diutuskan dan diberikan mukjizat yang berbentuk berkaitan dengan ilmu perubatan. Mana ada pada waktu itu seorang doktor yang dapat menghidupkan sesuatu yang keras. Nabi Isa daripada tanah dirupakan, dibentuk, lalu ditiup hidup.
Mana ada pada waktu doktor yang mampu menyembuhkan penyakit buta dan kulit. Tak, ya. Dan menghidupkan orang yang mati. Tak, ya. Disebut Nabi Isa telah menghidupkan rakannya, sahabatnya yang bernama apa ni? Azar. Wa ibnul Ajuz. Wa ibnul Ashir. Ini di antara rakan. Tak, ya. Ini kelebihan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang sesuai dengan kehebatan ataupun apa yang diagungkan oleh kaum mereka pada zaman itu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diutuskan pada zaman mereka yang mengagungkan syair, mengagungkan kehebatan bahasa. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran. Kelebihan Al-Quran, gaya bahasanya yang menakjubkan, yang tidak mampu ditandingi oleh jin dan manusia. Ya'tu bimislih, yang tidak mampu untuk ditandingi sekiranya seluruh manusia dan jin berhimpun. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mencabar, yang sekiranya mereka mampu untuk membawa satu ayat, tak mampu. Au ya'tu bi asyri suwarin, bawa 10 surah tak mampu. Satu surah tak mampu. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Quran, bahasanya yang mengalahkan kelebihan-kelebihan para syair, penyair zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kelebihan mukjizat Nabi Musa ialah memberitahu apa yang dimakan oleh kaumnya, apa yang takhbi'unahu, yang disimpan di rumah. Nabi Isa beritahu. Beritahu ni dengan ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu yang Nabi Isa boleh beritahu apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan di rumah. Ini di antara bukti-bukti mukjizat yang membenarkan risalah Nabi Isa alaihi salam. Lagi Nabi Isa datang untuk membenarkan apa yang terdahulu daripada kitab Taurat. Bukan untuk memasukkan, bukan untuk menyanggah, menyalahi hukum-hukumnya, tetapi illa ma khaffahu Allahu fil Injil mimma kan musyaddadan alaihim fiha. Kecuali dalam kitab Injil ini ada beberapa perkara yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang telah diberatkan dalam kitab Taurat. Nabi Isa meringankan, risalah Nabi Isa ini ada perkara yang diringankan seperti mana telah disebut dahulu, iaitu beberapa perkara yang telah diharamkan kepada Bani Israel telah dihalalkan oleh Nabi oleh risalah yang dibawa oleh Nabi Isa melalui kitab Injil. Di antaranya yang diharamkan disebut sini ialah as-samak, ikan, waluhumul ibil, daging unta, wasyuhum, lemaknya, dan bekerja pada hari Sabtu. Ini di antara perkara yang telah dihalalkan semula dengan penurunan kitab Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Adapun selain daripada itu, datangnya Nabi Isa membawa risalah yang sama, yang bertepatan dengan kitab Taurat dari segi asas-asas agamanya, seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hari kebangkitan dan juga kemuliaan akhlak. Telah disebut dalam kitab Injil melalui lidah Nabi Isa alaihi salam, ma jitu li anqusan namus ay syariat at-Taurah walakin li akmal. Bukan aku datang untuk mengurangkan namus, yakni syariat Taurat,
tetapi untuk menyempurnakannya. Kemudian disebut juga Nabi Isa datangnya dia dengan beberapa ayat daripada Tuhannya yang menjadi saksi atas kebenarannya dan kebenaran risalahnya. Yang diulang beberapa kali perkara ini untuk menguatkan dan memberikan penegasan supaya bertakwa, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah fil mukhalafah. Bertakwa ni apa yang terangkan di sini, bertakwalah kepada Allah daripada kamu menyalahi perintah. Iaitu hendaklah taat pada apa yang aku serukan kepada kamu, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diulang dalam ayat tadi, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Hadza siratum mustaqim. Nah, jalan yang lurus yang menepati jalan-jalan Nabi-Nabi Rasul-Rasul terdahulu, yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa menyalahi jalan ini, maka ia berada pada kesesatan. Kena disebut di hujung ni, ayat ini menjadi talkhis, kesimpulan yang penting, iaitu di antara tujuan risalah kenabian ini ialah untuk mengajak kepada takwa dan mentaati Allah, mengakui akan ketauhidan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Persamaan di antara risalah yang dibawa oleh nabi-nabi pada perkara asas, iaitu mengajak kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang berbezanya mungkin pada sudut syariat, hukum hakamnya. Pada asal, asas dasar agama, semua risalah yang dibawa oleh nabi-nabi ini iaitu untuk mengajak menyembah Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit yang kita boleh baca pada tafsir ayat surah Ali Imran tentang kelebihan Nabi Isa, bermula ayat 48 sehinggalah ayat 51. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.